Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Ibadah dan wara'. Itulah dua tajuk. Orang ibadah dengan orang wara'. Dua tajuk yang kita cuba buat bicara pada pagi ini. Tajuk kita. Dalam soal menjaga ibadah itu adalah wajib. Pasti. Pasti kita melakukan ibadah. Wajib kepada kita sebagai Islam. Sebagai seorang Islam, mestilah mengerjakan ibadah. Ibadah wajib. Ibadah sunat. Itu semua. Solat 5 waktu, solat sunat, ibadah-ibadah lain, ibadah sunat yang lain, seperti sedekah, zikir dan sebagainya, ibadah. Jadi dalam pada itu kita juga ada juga pekerjaan-pekerjaan lain yang kita anggapkan sebagai satu ibadah. Ini pulang kepada niat kita. Kalau kita niat pekerjaan kita buat untuk mencari rezeki, maka dia akan menjadi satu ibadah. Ibadah. Okey, bagi orang warak pula, orang warak ni orang yang menumpukan kepada perkara-perkara yang tidak ada subhat. Warak dia ni. Warak, subhat. Mana kalau makruh pun dia tak isap rokok, macam tu. Dia perkara-perkara yang subhat pun dia pergi makan kedai orang bukan Islam, dia tak pergi dah. Ni orang warak, ni warak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haida, apa khabar? Terima kasih jengah tu. Gigi. Wah, lama tak nampak Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu. Dan Gen Duha. Maaf, lama sangat tak dapat join. Itulah. Lama tak dapat join. Terima kasih banyak. Apa khabar tu? Maaf, lama tak join. Haida, terima kasih sama-sama. Asalkan ada kesempatan. Tajuk kita hari ini ialah ibadah dengan warak. Ibadah. Ibadah. Ada orang selalu buat ibadah. Ya, 5 waktu cantik. Duha cantik. Sedekah cantik. Tapi warak macam mana? Dia kalau dalam menonton wayang pergi juga. Menonton wayang pergi juga, atau tempat-tempat maksiat pergi juga. Tidak warak lah tu. Tapi bagi orang warak, dia meninggalkan itu semua. Itu orang warak. Orang yang warak. Ya, Nur Hamid. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. 2 minggu tak sihat. Allahu Akbar. Ujian daripada Allah SWT. Semoga 2 minggu itu mendapat pahala yang besar. 2 kali masuk emergency ward. Allahu Akbar. Semoga dipermudahkan oleh Allah SWT. SWT. Bagi orang ahli ibadah, dia solat 5 waktu apa semua, itu ahli ibadah. Tapi orang yang bijak, iaitu dia boleh convert, tukar daripada pekerjaan yang bukan ibadah jadi satu ibadah. Jadi satu ibadah. Seperti niatkanlah setiap pekerjaanmu sebagai ibadah. Setiap pekerjaan kita sebagai ibadah, dan kita memulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan jalankanlah pekerjaan tersebut sebagai ibadah yang terbaik. Kalau kita makan gaji, niat, aku niat bekerja ini kerana Allah Ta'ala, dan untuk mencari rezeki halal, untuk membantu menara keluarga hidupku. Ataupun kita kerja pertanian, tanam padi, kerja kelapa sawit, atau kita bawa lori. Bawa lori pun ibadah. Pulas steering, kita niat ibadah. Jadi apa-apa pekerjaan kita, aktiviti kita niat ingin melakukan yang terbaik dan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lillah Taala. Itu penting. Itu penting. Susan Su. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita boleh convert setiap pekerjaan kita sebagai satu ibadah. Bahkan orang yang nak jogging. Pergi jogging, anggapkan itu satu ibadah. Ya Allah, aku niat untuk berjogging. Semoga aku mendapat kesihatan dengan izinmu, ya Allah. Jogging dapat ibadah. Dapat pahala ibadah. Jadi niatkanlah setiap pekerjaanmu sebagai ibadah. Dan jalankanlah pekerjaan tersebut sebagai ibadah yang terbaik. Pergi bekerja. Jangan tipu overtime. Jangan ada penipuan dalam kerja-kerja itu. Jangan ada maksiat dalam kerja-kerja itu. Maka ibadahnya terbatal.
Alangkah indahnya jika setiap pekerjaan membuat kita teringat kepada Allah. Maka setiap detik adalah ibadah yang tak putus-putus. 8 jam bekerja, 8 jam ibadah. Kita solat berapa minit je? 5 minit je. 8 jam bekerja, 8 jam ibadah. Wah, itu yang cantik tu. Ya, Norli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau day bersama dengan tu. Ibadah dengan warak. Orang ibadah, orang warak. Ada beza, ada. Ya tu, yang penting bismillahirrahmanirrahim. Dulu kan tu benar sekali. Setiap aktiviti kita mestilah ada lafaz. Permulaannya buat bicara, kata buat sesuatu itu dengan lafaz, dengan nyebut nama Allah Subhanahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Itu hari tertinggal, artinya Al-Fatihah. Itu hari tertinggal, artinya Al-Fatihah. Susan so. Ada dalam YouTube atuk. Kalau nak go through, ada dalam YouTube atuk. Mengenai Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan juga jika setiap pekerjaanmu kamu persembahkan sebagai ibadah. Ya Allah, aku tanam pokok bunga. Kita minat pokok bunga kan? Aku tanam pokok bunga ini adalah agar aku mewujudkan keindahan dikelilingi rumahku. Jadi satu ibadah. Dan kamu akan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Sehingga hasil kamu dapat sangat sempurna sekali. Jadi setiap pekerjaan itu kita boleh jadikan sebagai satu ibadah. Jadi orang yang bekerja atas dasar ibadah dengan yang bekerja kerana mengejar harta memiliki perilaku yang berbeza. Orang yang bekerja kerana ibadah dan bekerja kerana harta semata-mata. Jauh bezanya. Jauh bezanya. Kalau seorang guru pergi mengajar kerana nak gaji, maka dia dapat gaji lah. Tapi bagi seorang guru, dia pergi mengajar kerana lillahi ta'ala, kerana nak menyampai kependidikan, nak menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, maka dia akan dapat dua. Satu, dia mendapat pahala mengajar dan menyampaikan ilmu. Yang kedua, dia akan dapat pahala ibadah. Gaji. Gaji. Ya Haida. Haida apa khabar? Ya Allah, terima kasih dapat bersama Tok pagi ni. Dengan keizinanmu ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Samsu Anwar. Betul ke Tok? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Tok dengan perkongsian peringatan bersama insya-Allah. Gigi, alhamdulillah. Semangat Tok hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi jadikan. Ada orang kata saya nak beribadah macam mana? Saya hari-hari pergi bekerja. Kerja tu ibadah lah. Tapi kena ikut SOP-nya. Kalau nak kira bekerja ibadah, Cina pun pergi ibadah, India pergi ibadah, Jepun pergi ibadah. Semua orang pergi buat kerja ibadah ke? Tidak. Dia tak jadi ibadah. Sebab dia tidak ada nawaitu lillahi ta'ala. Dia tidak ada niat kerana Allah SWT. Itu bezanya. Macamlah ayam yang disembelih dengan ayam tidak disembelih. Kalau dah jadi kari, dua-dua sedap. Dua-dua sedap. Kari ayam, sembelih tak sembelih, dua-dua sedap. Dua-dua sedap. Tapi bezanya ayam yang disembelih itu halal. Yang tak disembelih itu haram. Tapi kalau dah jadi gulai, dua-dua sedap. Sama juga. Pergi bekerja, tak ada niat lillahi ta'ala, tak baca bismillah, dapat gaji. Duit. Pergi bekerja, niat lillahi ta'ala, dapat gaji. Duit juga. Itu beza. Jadi alat kita pada segi makanan, kena makanan halal. Bekerja untuk sebagai satu ibadah, ayam itu kena sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Potong dia. Potong. Halal. Halal. Itu ada beza. Senang je. Setiap pekerjaan kita menjadi ibadah bila kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita buat dengan kerana benda lain atau tidak menyebut nama Allah, maka dia hanya sia-sialah. Ya, Assalamualaikum Hanida. Waalaikumsalam. Abah Haji, salam. Jumaat penghulu segala hari. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Jumaat day. Jumaat day. Jadi itulah apa yang kita lakukan semoga menjadi satu ibadah. Dengan caranya ialah kita convertkan. Kita jadikan pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah. Zaman Sayyidina Umar, bertanya kepada seorang sahabat yang sentiasa berada di masjid. Dia tanya, "Hai si Fulan,
kamu kuat beribadah di masjid. Nah, adakah kamu tidak ada tanggungan? Ada tanggungan? Ada isteri? Ada? Ada anak-anak? Ada? Habis siapa bagi makan? Jadi maka Sayyidina Umar kata, kau keluar daripada masjid ni. Dan yang lebih penting, yang lebih besar pahalanya ialah kau pergi cari rezeki, kau beri makan anak isteri kamu. Sampai tahap tu. Tidak dibenarkan sentiasa berada dalam masjid kalau kita ada tanggungan. Jadikanlah pekerjaan kita di luar itu. Di luar itu sebagai ibadah. Ya Saiful, non-Muslim adalah lubuk pahala. Sebab itu Allah SWT ciptakan mereka. Non-Muslim lubuk pahala. Macam mana tu? Macam mana tu? Ada yang sibuk memperdebatkan ibadah hingga tak sempat ibadah. Ada juga. Orang yang sibuk dia bicara hal ibadah. Itulah, inilah, sampai tak sempat ibadah. Allahu Akbar. Kenyang itu membuat badan jadi berat. Mengeras hati. Hati akan jadi keras. Dan menghilangkan kecerdasan. Kenyang tidak menjadi kita lemah, tidak cerdas. Selalu nak tidur. Dan melemahkan ibadah. Sebab itu tak boleh selalu kenyang. Rasulullah tidak selalu kenyang. Rasulullah tidak kenyang 3 hari berturut-turut. Tidak. Jadi sebab itu digalakkan berpuasa. Berpuasa. Orang yang kenyang ini berat badannya, obesiti. Hati jadi keras orang yang kenyang ini. Keras, ego. Menghilangkan kecerdasan. Tidak cergas orang sentiasa kenyang. Dan selalu nak tidur. Seronok tidur. Mengantuk, seronok tidur. Kalau dah tidur, berbunyi. Berbunyi. Dan yang beratnya ialah ibadah kita kepada Allah itu menjadi lemah. Dengan mengislamkan Muslim, pasti mendapat pahala jariah apabila mereka masuk Islam. Benar sekali. Benar sekali. Ya Siti, betul tu. Setiap perbuatan dimulakan dengan lafaz Bismillah, terasa berkatnya. Amin. Amin. Terasa berkatnya. Terasa sangat. Terasa sangat. Kata Imam Syafi'i, bagi orang yang sentiasa kenyang, sentiasa kenyang, membuatkan dia, badan dia berat, hatinya keras, tidak cergas, suka tidur, dan lemah dalam beribadah. Itu yang menakutkan kita. Itu yang menakutkan kita. Orang warak dengan orang ibadah. Orang ibadah ini apa saja dia buat, ibadah. Tapi kadang-kadang tersasar juga. Tersasar juga. Perkara-perkara yang perkara-perkara yang mungkar. Okey tu, gerak dulu, silakan. Aidah, silakan. Sila dulu, nak live, silakan. Silakan live. Terima kasih. Semoga mendapat sambutan yang hebat. Amin. 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 Jadi dalam orang yang suka beribadah ini, kalau dia hanya semata-mata beribadah di masjid, sedangkan dia ada tanggungan, maka ibadahnya itu adalah menyimpang. Bahkan dia sudah dia sudah tidak mengutamakan tanggungjawab dia. Tidak mengutamakan tanggungjawab dia. Jadi itu yang paling penting. Doakan doa. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Aida insya-Allah. Semoga sukses. Sebelum kita teruskan bual bicara kita, amalan kita biasa dalam Quote of the Day bersama dengan Atuk hari ini, iaitu kita baca surah Al-Fatihah dan kita niat semoga pahala Al-Fatihah itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat baginda, keluarga baginda, kepada semua rasul-rasul, 25 orang rasul, semua nabi-nabi, dan khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Niat kepada kedua apa, suami atau isteri dan anak-anak, rakan-rakan, sahabat, jiran-jiran, rakan-rakan Quote of the Day yang sentiasa bersama dengan Atuk, sama ada sempat apa tak sempat, pernah ataupun sekali ataupun bila-bila. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita akan baca bersama. Dan kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia menjadi ahli kubur. Dan khususnya kepada Tuki kita, Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah, InsyaAllah, semoga pahala Al-Fatihah yang kita baca tadi disampaikan kepada orang-orang yang telah sebutkan satu persatu tadi. Amin, amin. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. 7 ayat. 3,5 kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan 3,5 kita meminta untuk kita. 3,5 ayat. Ya, Jelo atau salam Jumaat. Waalaikumsalam Jumaat. Amin. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. 3,5 ayat kita memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan 3,5 ayat lagi kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cantik. Kita kena memahami surah Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji Allah. Kita puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang pertama. Iaitu, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang pemurah dan penyayang. Dialah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maha Pemurah. Pemurah Allah. Tak orang bukan Islam pun Allah bagi semua. Itu pemurah Allah. Pemurah. Maliki Yaumiddin. Dialah yang menguasai hari akhirat, the judgment day. Judgment day. Iyyaka na'budu. Padamulah aku sembah. Ini setengah. Ayat yang ketiga ini setengahnya iyyaka na'budu. Padamulah aku sembah. Iyyaka na'budu. Kemudian kita masuk bahagian kita. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu padamulah aku mohon pertolongan. Itu bahagian kita. Jadi 3,5 ayat yang pertama kita memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 3,5 ayat yang bahagian yang kedua ialah kita memohon sesuatu dengan Allah SWT. Iyyaka nasta'in. Padamulah aku semua. Ihdinas siratal mustaqim. Padamulah aku mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku sembah, padamulah aku mohon pertolongan. Iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon jalan yang lurus. Mohon jalan yang lurus. Itu yang kita mohon. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau telah berikan petunjuk kepada orang-orang yang terdahulu, seperti rasul-rasul, para nabi-nabi, para anbiya, para sahabat, para syuhada. Itulah jalan yang kita nak. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak di jalan orang-orang yang ingkar dan orang yang sesat. Tidak di jalan orang Yahudi dan Nasrani. Amin. Biar hadir. Cantik Al-Quran. Al-Fatihah ini cantik. Kau berdiri bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Sembang pagi. Tajuk kita ialah antara ibadah dan warak. Warak ni orang yang hebat. Orang hebat. Ibadah dia buat apa saja dijadikan ibadah, cantik. Tapi orang yang warak, orang yang lagi hebat. Orang yang lagi hebat. Orang yang mana? Contoh. Contoh sentiasa beradab. Ini orang yang warak, beradab. Solat di masjid, ini orang yang warak. Selalu masuk majlis-majlis ilmu, ini orang yang warak, beradab. Dengan orang tua, beradab. Pakaiannya selalu bentuk arak, beradab. Wanita tidak pernah melihat laki-laki, beradab. Macam mana Siti Fatimah, bagaimana Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, tak pernah melihat laki-laki. Inilah ahli syurga. Ahli syurga itu orang yang warak. Bagaimana Rabi'atun Adawiyah,
Orang yang banyak berzikir. 700,000 satu hari. Rabi'atul Adawiyah, wali wanita. Hebat, hebat. Jiji sentiasa beradab. Kena sentiasa beradab. Adab wanita. Jangan melihat laki-laki. Tak boleh. Tak boleh. Dan cuba jauhi daripada kelompok-kelompok orang yang bukan ada hubungan muhrim. Itulah orang yang warak. Aku tak pernah tahu bagaimana cara beribadah. Hingga aku tahu bagaimana cara mengasihi. Kita tidak akan tahu cara beribadah. Selagi kita tidak menyertai dan mengasihi sesuatu itu. Untuk mengetahui kaya kebesaran Tuhan. Untuk mengetahui kaya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memahami kebijaksanaan, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menghargai darjat dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Pasti semua ini harus menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dapat diterima sebagai ibadah kepada kita semua. Dapat dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Besarnya. Besarnya ibadah. Lakukanlah kebaikan sekecil mana pun. Sebesar zarah, sekecil zarah, sebesar zarah pun. Kerana kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke syurga. Ini ayat ni hebat. Ini adalah daripada Imam Hasan Al-Basri. Sekecil mana pun ibadah yang kita buat, kita lakukan sekecil mana pun. Kerana kita tak tahu kebaikan yang mana akan membawa kita ke syurga. Begitu juga dalam ibadah kita. Solat yang mana membawa kita ke syurga. Solat wajib yang mana, solat sunat yang mana, sedekah yang mana, anak yang mana membantu kita ke syurga. Kita tak tahu. Kita tahu. Sebab itu kita kena keep going. Teruskan mengamalkan amal ibadah ini. Ya, Muhammad Amir. Assalamualaikum Tu Haji. Salam Jumaat hadir. Salam Jumaat. Ya Dina, tu ayah. Apa mau? Apa mau? Pergi kerja lah. Apa ni? Jangan menganggap solat sebagai beban. Ini berat ni. Ramai orang menganggapkan solat sebagai beban. Dina, solat sebagai beban ke? Kerana Allah justru menjadi solat bagi kita untuk meringankan beban. Bagi orang yang mengerjakan solat, solat itu untuk meringankan semua kerja kita. Bagi orang yang malas solat, tak nak solat, maka solat jadi berat dan semua kerja dia akan menjadi berat. Ini berat. Dari segi jadual Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah mewajibkan apabila kita bangun awal pagi, apa tugas kita yang pertama? Solat. Dalam hidup kita sebelum kita melakukan tugasan seharian, sebelum kita mengamalkan ibadah, kerja dan sebagainya, apa Allah wajibkan kepada kita? Solat. Apa artinya? Artinya solat ini adalah satu program yang akan memudahkan kehidupan kita. Memudahkan kehidupan kita. Bayangkan kita ada 5 waktu solat. Dan setiap kali solat itu mesti punctual. Awal waktu itu terbaik. Sebab kerja-kerja lain akan jadi mudah dan senang. Bayangkan solat subuh. Solat subuh 6 suku. 6-10 minit kita dah solat subuh. Selepas solat subuh sehingga zuhur, kita ada berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Kita ada 7 jam untuk melakukan kerja-kerja dunia, ibadah yang lain. 7 jam. Baru kita masuk solat zuhur. Bila masuk waktu zuhur, terus kita solat zuhur. Kita ada berapa jam? Sehingga solat asar pukul 4.45. 4 jam. Lakukanlah apa saja dalam tempoh 4 jam. Daripada pukul 4 suku sehingga pukul 7. Pukul 5, 6, 7. 2 jam kita ada. Lakukanlah apa saja dalam tempoh itu. Daripada pukul 7 hingga pukul 8.30, 7.30, 8.30, 1 jam. Itu masa untuk beribadah. Dan daripada pukul 8.30 hingga subuh, kita ada berapa jam? Itu termasuk masa tidur dan masa aktiviti-aktiviti lain. Panjang masa. Itu jadual Allah. Kita kena ikut. Wajib ikut jadual Allah ini. Jangan tak ikut. Apa saja jadual yang kita nak buat, nak masuk, nak meeting ke, nak buat seminar ke, nak buat perbincangan ke, nak buat apa saja pun, mesti meletakkan waktu solat nombor 1. Waktu solat nombor 1. Solat pukul berapa? Biasanya orang terlepas. Buat seminar ni solat asar dia terlepas. Ini kena elakkan. Nak elakkan. Elakkan. Supaya kita boleh memprogramkan hidup kita berdasarkan jadual Allah SWT, iaitu jadual solat. Ya, Zasima. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Waalaikumsalam. Salam duha. Salam duha. Semoga dipundurkan. Dirahmati Allah. Amin. Sihat tu? Sihat? Amin. Sihat semua. Sihat semua.
Sihat selalu. Sihat selalu. Jadi itu. Jadi program kita, jadual kita, seharian kita, kita mesti meletakkan jadual Allah Subhanahu Wa Taala itu, jadual yang utama. Jadual yang utama. Kita mesti meletakkan jadual yang utama. Sebab daripada di situlah kita boleh menjadualkan kehidupan kita seharian. Menjadualkan kehidupan kita seharian. Itu yang penting kepada kita. Jadi kita mesti menjadikan, atau nak ulang, kita mesti menjadikan, iaitu program solat itu, 5 waktu itu sebagai tetap, program tetap, jadual tetap seharian. Kita jangan mengabaikan. Jangan mengabaikan langsung. Itu program wajib. Dan kita boleh masuk pula program-program sunat, iaitu solat duha. Kita meeting pukul 9, kata. Pukul 9. Sebelum meeting kita buat duha dulu. Contoh macam tu. Duha dulu. Ataupun kita berhenti meeting. Berhenti makan sekejap. Pukul 10.30. Kita buat duha dulu. Jadi kita programkan. Utamakan program. Barulah kita boleh menjadikan ibadat wajib dan sunat kita itu bercampur dengan ibadat-ibadat untuk mencari rezeki. Kita boleh programkan seperti itu. Kita kena utamakan benda itu. Kalau kita tidak utamakan, kita akan terlepas. Kita akan sambil lewat. Sambil lewat. Ya Jiji, lakukan sekecil mana pun ibadah. Benar sekali. Kerana hanya Allah yang tahu mana yang dapat membantu kita di akhirat nanti. Mana yang dapat membawa kita ke syurga. Amin. Jadi gunakanlah jadual solat itu. Jadual solat wajib dan solat sunat. Sebagai jalan. Tapi selepas daripada waktu zuhur sehingga asar. Tidak ada solat sunat yang khusus. Tidak ada. Dan selepas waktu asar sehingga maghrib juga tidak ada solat. Tapi di antara subuh dengan zuhur ada solat duha di situ. Jadi rugi orang yang tak ambil kesempatan solat sunat duha di antara waktu subuh, waktu selepas fajar pukul 8.30 lebih kurang, pukul 8 sehinggalah pukul 12.45. Di situlah baru kita masuk waktu duha. Rakan-rakan yang belum buat duha, tolong buat duha. Niat mudah je duha. Sajaku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Habis surah Al-Fatihah, baca wadduha. Saya tak ingat tu wadduha. Baca Qul Huwallah. Saya tak ingat tu, tak payah baca. Baca Al-Fatihah, terus rokok. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Solat itu sah. Solat itu sah. Mudah kan? Mudah solat sunat duha. Cukup mudah. Kita bermula dengan Al-Fatihah dan terus rokok sujud, kemudian Al-Fatihah lagi, rokok sujud, kemudian tayat akhir. Selesai 2 rakaat. Fiz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi jadual hidup kita, orang ibadah mesti mengambil kira dari segi amalan-amalan ibadah. Amalan-amalan ibadah yang kita perlu utamakan. Bila kita utamakan ibadah, khususnya solat, maka mudahnya kerja dunia ini. Kerja dunia akan lebih mudah apabila kita utamakan solat. Cobalah kita muslimin dan muslimat akan mendapat sesuatu yang luar biasa apabila kita mengutamakan solat. Kerja lebih mudah, kerja lebih senang, dan kita terbabas daripada segala malapetaka, kita terbabas daripada tipu daya, kita terbabas daripada perkara kemalangan dan sebagainya. Kerana kita mengutamakan Allah dalam soal-soal kehidupan kita, iaitu mengutamakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga tidak tinggal yang disunat kepada kita semua. Ini yang lebih penting. Susan, sudah tu. Alhamdulillah. Jadi kita utamakan dalam soal kita ibadah. Tapi walau bagaimanapun dalam kita beribadah, ibadah tanpa ilmu yang memandai akan melahirkan perbuatan yang menjerumus ke dalam kehinaan. Dan ibadah ini juga kita kena ada ilmu. Kalau nak solat sunat duha, cara solat sunat duha sama dengan solat sunat yang lain. Atau nak utamakan solat sunat duha sebab ini adalah program duha. Iaitu sajaku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sajaku solat sunat duha 2 rakaat. Mudah je. Tapi kena ambil wuduk dulu. Ambil wuduk dulu, kemudian solat sunat duha 2 rakaat. 2. Kalau ada masa buat 4, cantik. Kalau nak rezeki murah, buat 4 atau 6, cantik. Nak murah lagi buat 8. Buat 10, 12. Siapa yang buat solat sunat duha 12 rakaat akan mendapat sebuah istana di syurga nanti. Solat emas. Hebat kan? Hebat sahabat raya melakukan ibadah.
Jadi itulah quote of the day kita hari ini, sembang-sembang pagi hari ini, antara orang ibadah dengan orang warak. Jadi cukuplah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi besok dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Semoga memberi sedikit manfaat kepada anda semua. Dan Atuk harap siapa yang belum lagi subscribe YouTube Atuk, bolehlah subscribe. Dan Atuk harapkan juga rakan-rakan di sini supaya share YouTube Atuk dalam Facebook, TikTok, share. Kemudian share juga yang ada dalam TikTok Atuk ini, cuba share dengan rakan-rakan yang pendek yang hanya 2 minit itu, boleh share dengan rakan-rakan. Kenapa share ini penting? Pertama sekali kita melebar luaskan sedikit sebanyak ilmu kepada rakan-rakan yang lain. Dari segi pahalanya sama. Kita mendengar dapat pahala, kita share dapat pahala. Bahkan kawan kita yang share dengan orang lain juga akan dapat pahala. Pahala berantai. Sebab itulah kadang-kadang bila kita meninggal, kita berada semasa dihisap di pada mahsyar, tiba-tiba saja ada pahala datang. Kita akan bertanya, ya Allah, pahala daripada mana? Ini pahala daripada yang engkau share ilmu-ilmu yang berguna dengan rakan-rakan yang lain. Jadi itu penting dalam kita beribadah. Itu juga satu ibadah. Satu ibadah. Kita melebar luas. Seperti Rasulullah. Rasulullah melebarkan, meluaskan, berdakwah dari segi agama Islam. Kemudian dikongsi oleh sahabat, dikongsi oleh para tabi'in, dikongsi oleh ulama-ulama. Sampai sekarang, bayangkan dah 1450 tahun. Hampir 1450 melebarkan agama Islam. Jadi dia akan dapat. Bayangkan siapa yang mengajar Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran yang pertama ialah Rasulullah. Orang yang mengajar Bismillahirrahmanirrahim, dia akan mendapat pahala sampai bila-bila. Kita juga begitu. Kita kena ajar anak cucu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah khususnya. Sebab bacaan Bismillah dan Al-Fatihah ini akan jadi bacaan dalam solat. Bayangkan 7 kali satu hari. 17 kali satu hari. Dia baca Al-Fatihah. Hasil daripada kita ajar dia, kita akan dapat pahala. Jangan bagi ustaz ajar. Ustaz akan dapat pahala. Jangan bagi ustazah ajar anak kita Bismillah dengan Al-Fatihah. Kita yang ajar. Kita ajar sendiri. Sebab kalau kita mahir Al-Quran bolehlah baca surah-surah yang lain. Tapi kalau untuk Bismillah dengan Al-Fatihah, kita yang ajar. Kita yang ajar. Begitu juga berselawat, kita yang ajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita yang ajar. Sebab pahala amalan anak kita itu kita akan dapat. Itulah sedikit perkongsian hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.